Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terlebih dahulu sebelum saya pergi ke ucapan, saya ingin walaupun tadi pihak museum telah memainkan video dan diakhiri dengan doa apa yang Datuk Farid kata tadi, tetapi sebelum doa tu ada ayat yang di dalam surah Al-Ahqaf, ya, ayat 15. Sebelum dia berdoa tu dia kata dalam ayat tu, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada ibu bapanya, ibunya telah mengandungnya dengan menanggung susah payah dan telah melahirkannya dengan menanggung susah payah, sedang tempoh mengandungnya berserta dengan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 30 bulan. Setelah ia besar sampai ke peringkat dewasa yang sempurna kekuatannya dan sampai ke peringkat umur 40 tahun. So it's not about 18 years old. Jadi di sini ada kata sampai berdoalah ia dengan berkata, wahai ya Allah ya Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur dengan nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada kedua ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengajarkan amal soleh yang Engkau redai, dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan sesungguhnya aku daripada orang-orang Islam yang tunduk patuhnya kepadamu. Ini antara ayat yang saya suka, ya, dan saya tidak sangka Datuk Farid akan menyentuh tentang ayat ini, ya, kerana menceritakan tentang ibu kita yang mengandung pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Fatimah uhlika wal hadi lima sabak wa nasil hakim ila sirati mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdar azim. Bismillahillazi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya, ya, dapat saya pagi ini bersama-sama hadir untuk suatu majlis yang amat bersejarah, iaitu persidangan diraja dan pemeterayaan kerjasama Museum Pahang yang bertujuan memperkenalkan pusat kajian sejarah dan tamadun Al-Sultan Abdullah ataupun Al-Azhar. Saya terlebih dahulu ingin meminta maaf kepada Datuk Farid dan semua pihak museum kerana pada 22 hari bulan Mac yang lalu sepatutnya saya hadir untuk merasmikan, ya, Kutub Khanah Al-Sultan Ahmad Shah. Tetapi kerana saya main golf hari sebelum tu, terjatuh dalam lubang, jadi kaki saya terpeleot. Jadi saya terpaksa merayu kepada Borli, tuanku, bila kepingin Pak Agong kata, mohon boleh tak besok tuanku represent batik pula. Ya, jadi sebenarnya patut saya yang hadir, tapi kerana saya OKU, jadi kebawah tuanku telah berkenan ampuni limpah berkenan untuk menggantikan saya kepada di majlis yang tersebut. Selain daripada itu, ya, tadi saya ada juga banyak dari segi sejarah yang Datuk Farid telah bercerita dan juga Datuk Khairuddin juga, ya. Mungkin saya nak kata Datuk Farid betul-betul kira kalau daripada Melaka, ya, Pahang, Kesultanan Pahang ini berasal daripada Melaka, ya. Yang berasal Kesultanan di Malaysia yang berasal daripada Melaka ialah Pahang, Terengganu dan Perak, ya. Negeri lain bukan berasal daripada, jadi kita daripada Parameswara lagi, ya. Jadi tuanku tu sultan yang keberapa? Pasal saya tak suka dengar saya sebut yang keenam. Yang keenam sebenarnya saya kalau ikut kiraan saya, kebawah tuanku adalah sultan yang ke-33, ya. Dan di sini juga saya nak ingatkan orang Pahang juga, ya. Saya pun ada satu ketika dulu ada Lingga, ya. Saya dengan kebawah tuanku seketurunan, ya, berakhir dengan Jalil yang mangkat
kuburnya di Kuala Pahang. Dan kemudian saya selalu pesan kepada Azizah, jangan lupa untuk nenek kita. Dari situlah Temenggung pergi ke Johor dan bendahara bertapak di Pahang, dan ayah pak saudaranya jadi Sultan Terengganu yang pertama, Sultan Zainal Abidin yang pertama di Terengganu. Jadi saya dengan kebodli tuanku seketurunan, dan dengan bila saya berkahwin dengan anak saya Hasanah itu adalah, kalau kita nak kirakan, dialah daripada Pahang, itulah dia the right Empire Pahang tu. Orang Johor pula tak betul. Dengan daripada perkahwinan saya dengan tuanku lahirlah Hasanah, Tengku Hasanah, yang insya-Allah satu hari dia jadi yang ke-34. Dia boleh kira sejarah dia daripada Melaka juga, ya. Dan saya sebagai bersama museum ini bukan dipaksa, tapi ada minat saya sendiri. Saya betul dalam dengan sejarah, ya. Walaupun banyak pakar-pakar, saya pakar juga. Aku selalu sebut I don't Google my wife. Kalau apa benda dari sejarah akan saya minat sejarah, kepada sejarah saya kecil lagi. Kerana ayahanda saya selalu bawa saya ke museum, selalu bawa saya ke museum Diraja Sultan Abu Bakar. Saya rasa saya tahu semua barang di dalam itu, apa benda yang ada, dari mana datang. Dulu arwah Zulkarnain Hassan tu, yang report Dulu Hebah, Zulkarnain Hassan. Ada tak satu nama Zulkarnain Hassan? Ayah dia nama Pak Ji Hassan tu. Pak Ji Hassan tu selalulah yang terangkan saya apa dalam museum ni dapat pada mana. Sultan Abdul Hamid daripada Abu Bakar, saya berangkat ke China, Japan, ke Hawaii, Chicago, dan round satu Europe semua. So what I want to say to you today is that in English, because I cannot find the word in Malay, is that history makes us what we are today. Sejarah membuat kita apa kita pada hari ini. Tanpa sejarah, tidak adalah kita. Jadi bagi anak-anak muda yang ada di sekarang ni, saya harap minatlah sikit pada baca sejarah, jadi kita tahu asal usul kita. Bukan saja asal usul kita di tanah Melayu ini, ya, tetapi juga sejarah Islam begitu penting di dalam hidup kita sebagai orang Islam. Bagaimana daripada Nabi Muhammad SAW pergi ke Abbasiyah, Muawiyah, terus kepada Osmaniyah, dan banyak Fatimiyah lah, banyaklah Seljuk, semua sekali. Jadi kita kena tahu sebagai seorang Islam, kalau kita tahu tentang sejarah Islam, bagaimana kerajaan Osmaniyah begitu mementingkan Islam, how they fought for Islam, dan macam mana pihak Barat, ya, berjaya to get rid of Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid yang kedua adalah one of the greatest Osmaniyah Sultan there is, and how he fought to make sure that Jerusalem, Palestine does not fall to the hand of the Israelis. And that is very important for, I think, all of us to know the Islamic history, ya. Jadi kadang-kadang saya sedih kerana Tok Nyang saya, Sultan Abu Bakar tu begitu rapat dengan Sultan Abdul Hamid Turki, di mana apabila Sultan Abu Bakar mangkat di London, Sultan Abdul Hamid telah mengantar mufti dia untuk pergi ke London untuk mandi jenazah Tok Nyang saya sini, bawa balik, ya. Dan banyak juga kalau dari sejarah di Johor banyak mengambil Jabatan Agama Johor banyak mengambil daripada sejarah Turki. That's how sebab itu di Johor dipakai bulan sabit dengan bintang, ya. Kerana itu semua adalah the Turkish influence, the Osmaniyah influence on us. So I can go on and on about history because it's my favorite subject. Dan sebagaimana saya kata, ini saya bukan dipaksa untuk bersama-sama dengan museum di Pahang ini, kerana saya minat dan saya juga telah banyak meminta buat ini, buat itu, buat itu. Tapi pada hari ini saya nak
muzium Pahang 40 tahun umur, saya nak semua orang dalam bilik ini tahu. Di antara dalam bilik ini, dia dilahirkan di dalam muzium Pahang. Semasa itu Istana Kota Beram adalah dilahirkan di dalam istana. So, a part of history. Ya, cukup besar. Dan memang begitu tadi Datuk Farid ada juga sebut peranan yang dimainkan oleh istana dari segi sejarah, ya. Saya pernah menyampaikan keynote speech di Chiang Mai pada 2016, ingat, ASEAN Symposium, di mana saya satu keynote on the role of the in preservation of cloth, di mana bukan saja nak muzium tertentukan, tetapi juga memainkan peranan bagi untuk warisan kita, ya, untuk cucu kita, for the generations to come. The role of dana tidak ambil berat, mana orang lain nak ambil berat, ya. Jadi syukur kepada Allah SWT kerana ayah saya memang selalu belikan saya buku sejarah, selalu cinta saya bersejarah, tapi tukar-tukarlah sejarah ikut suka dia. Dia tukar, kata Johor ni, padahal bila saya dak betul dia kata. Okay. So sometimes as parents we play a role encouraging our children to learn history, to love history, bring to the museum. That is the role of the parent. And then bagi anak-anak muda yang ada ini, sejarah Melayu, tanah Melayu kita cukup penting bagi mereka tahu ketuhanan Melayu di bumi kita. Dengan itu saya sambunglah speech, ya. Jadi pada hari ini saya ingatkan kita akan memeteraikan memorandum perjanjian ataupun MOA dan memorandum persefahaman ataupun MOU di antara Perbadanan Muzium Negeri Pahang PMNP dengan beberapa pihak lain. Penubuhan Pusat Kajian Sejarah Al-Sultan Abdullah ataupun Al-Asar adalah amat penting, seperti yang telah dititahkan oleh Kewaduli yang Tuan sempena Majlis Jamuan Teh Imat Cadangan menantangi perjanjian ni semua berlaku 22 hari bulan Mac, di mana saya kata saya masa tak boleh jalan, walaupun Datuk Farid minta saya datang juga, tapi saya kata saya tak boleh gerak, kaki saya pijak pun, bunyi tak bila jatuh tadi. Saya memang takut patah, tu rasa sikit aja. Jadi selaku yang penaung diraja, ya, Kepedulian yang Tuan Pusat menitahkan apanya dapat melengkap peranan muzium bukan sahaja sebagai pusat pendidikan dan rujukan, tetapi juga bolehkan segala sejarah dan budaya negeri Pahang amnya, tapi kita kena buka mata kita pada luar juga. Tanpa tidak ada Pahang, ya, dan di in the world. Khasnya dan Malaysia amnya dikaji selidik, diterokai, difahami dengan lebih mendalam lagi. Dan saya mulakan, ya, dengan peranan istana dalam menyokong institusi penghasilan karya-karya dan teknologi. Kemudian zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, asas kuat dan kukuh telah ditanam di dalam jiwa umat Islam agar menghargai ilmu, kemahiran dan kebolehan merentasi zaman-zaman Khulafa Ar-Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, Seljukiyah, Utsmaniyah, jangan lupa Utsmaniyah paling musak di dalam dunia bagi saya, dan lain-lain juga. Kita lihat betapa sokongan padu para sultan dan raja-raja telah menyediakan prasana dan sokongan yang membolehkan para ilmuwan
alim ulama menghasilkan karya-karya yang bermutu, berwibawa dan teknologi yang bermanfaat. Dari kepada Osmaniyah balik semula ya, saya begitu terharu kerana bagaimana raja-raja Islam, raja-raja Osmaniyah daripada Osman turun ke bawah telah daripada Seljuk juga ya, telah Al-Abslan telah begitu bagaimana how they fought for Islam. How dia masa tu berperang macam mana. Kita sekarang ni orang Islam senang celik mata dah jadi Islam. Tapi sehingga ini itu kita semua kena faham dan kita bersyukur kerana tanpa mereka Islam mungkin tidak ada di dunia pada hari ini. Pusat-pusat kecemerlangan ilmu seperti Jamiat Al-Azhar dan Jamiah Al-Qarawin yang telah diasaskan oleh tokoh-tokoh wanita dalam Islam, Baitul Hikmah yang merupakan pusat kajian dan kecemerlangan ilmu berfungsi sebagai perpustakaan dan juga yang telah menghasilkan terjemahan ilmiah dari pelbagai bahasa dunia ketika itu seperti bahasa Yunani, Syriac, Sanskrit dan Pahlavi ke dalam bahasa Arab di alam Melayu, Pasai, Barus, Singkil, Aceh, Kuala Berang, Melaka, Demak, Ampel, antara pusat kecemerlangan itu. Saya juga ada baca juga buku Profesor Said Nagib ya mengenai ini. Dan sebagaimana tadi saya kata memang sejarah adalah minat saya. Pengislaman ilmu berlaku dengan secara langsung hasil usaha para alim ulama. Bahasa amat penting dalam karya-karya ilmiah para sarjana dan karya penulisan para sarjana dan alim ulama telah memberi manfaat kepada tamadun dunia dibantu oleh perkamusan kata-kata dan istilah serta kamus bahasa dan bahasa umat Islam sepertinya Farsi, Urdu, lisan Usmani dan Jawi. Sebagaimana kita kata tadi, peranan istana memainkan peranan yang begitu penting daripada Nabi Muhammad SAW kepada khalifah-khalifah yang telah membukukan Al-Quran, menulis buku Al-Quran dan kepada yang semua sekali. Yang ini kita tidak lupa. Jadi masing yang memainkan peranan adalah orang yang paling atas. Mereka lah yang sehingga hari ini kita dapat mengumpulkan semua sekali buku-buku yang ada Imam Al-Ghazali. Kalau tidak kerana Kesultanan Seljuk, Imam Al-Ghazali tidak dapat boleh mengadakan kutub kanah dia menyimpan tulis buku-buku itu semua. Perkembangan bidang seni yang luas bukan setakat kepada muzik dan sastra oleh para ilmuwan sahaja. Kesenian istana memberi gambaran sifat dan bentuk seni persembahan klasik masyarakat di negeri tersebut. Kerja seni seperti hasil tenunan dan songket melambangkan keindahan seni gabungan pengalaman, imajinisasi dan emosi. Juga dengan tekad ya di negeri Perak itu. Kain tenun Pahang Diraja yang terkenal dengan kaedah tenunannya tersendiri telah berkembang dengan sokongan Maha Mulia Puan Maryam yang juga nenek saudara saya ya, Tengku Ampuan Musa Maryam Pahang adalah kekanda kepada Sultan Ibrahim Johor ya, yang telah berkahwin dengan Sultan Mahmud Pahang. Jadi saya bukan the first marriage, I think about the third of this kingdom here. Saya dengan Johor berpisah tiada, always there. Macam mana pun cari balik orang Johor cari orang Pahang. Ya, tahun ini genap saya berkenalan dengan tuanku 49 tahun walaupun kami berkahwin hanya 35 tahun. Bulan November tahun 72 pertama kali saya jumpa tuanku dan hari cukup genaplah 49 tahun. Tahun depan nak celebrate Golden Jubilee saya cakap. Okey. Jadi Tengku Ampuan Maryam pada 1904 apabila berkahwin dengan menikah dengan Sultan Mahmud ya, telah memainkan peranan yang cukup penting di dalam membangkitkan semula perusahaan menenun kerana minat dan usaha beliau memperkenalkan kain sutera tenun Pahang ke
luar negara. Walaupun tenun telah bertapak di negeri Pahang daripada Sulawesi selama 300 lebih tahun sebelum itu. Segala alat-alat berkaitan buatan tangan yang dihasilkan dalam tamadun Islam yang panjang dan berterusan itu sehingga kini adalah artifak-artifak bukti ketinggian ilmu dan aras ketamadunan. Peranan istana dalam memupukkan semangat kebangsaan juga amatlah penting. Gandengan padu para pemerintah, sultan, raja dan alim ulama. Alim ulama sahaja tidak boleh bekerja tanpa sokongan. Jadi sultan, raja, alim ulama mesti ada munakasyah. Serta ilmuwan dalam sejarah Islam membolehkan tamadun Islam berkembang pesatnya. Semangat ini disemarakkan lagi dengan semangat kebangsaan. Amat tertarik dengan kata-kata Ibn Khaldun yang menekankan sama dan bersatu sebagai asas kejayaan dan keutuhan sesuatu bangsa dalam menampung sesebuah tamadun serta kerajaan-kerajaan yang sangat berkuasa dan memiliki kuasa kedaulatan yang sangat hebat, mempunyai asal-usulnya yang berteraskan agama yang berpunca daripada kenabian ataupun seruan melakukan kebenaran. Dari renungan tajam Tan Sri Profesor Syed Muhammad Nakib yang saya sebut tadi bahawa terdapat 4 unsur utama yang memainkan peranan penting membentuk semangat perpaduan masyarakat sesebuah negara, iaitu yang pertama ialah bangsa, yang kedua adalah agama, yang ketiga adalah pengalaman sejarah dan yang keempat, yang terakhir adalah bahasa. Di dalam wawasan dan harapan terhadap muzium dan sebagai pusat kajian, muzium sebuah institusi di bawah naungan istana bukanlah sebagai pusat tarikan pelancong dan pemeliharaan sebarang artifak semata-mata. Dengan membantu para sarjana dalam penyelidikan mereka, ia menjadi institusi ilmu yang menyimpan dan menyambung warisan kebudayaan dan sejarah tempatan. Pusat kajian juga berfungsi sebagai pusat kebudayaan dan kesenian yang memperkenalkan hasil seni dan kreativiti anak tempatan. Hasil seni dan kreativiti berpaksikan kepada ilmu dan kemahiran yang dimiliki oleh mereka berdasarkan pengalaman yang luas dan mendalam. Oleh itu, pusat kajian ini semestinya akan mengenalkan aspek tersebut seperti tenunan tekstil, kemahiran memasak dan sebagainya. Aspek ini yang menjadikan pusat kajian lebih unik dan berketerampilan kerana menunjukkan aspek yang sepadu dari segi ilmu, kebudayaan dan kesenian. Muzium Pahang dan Pusat Kajian Sejarah dan Tamadun Al-Sultan Abdullah akan menggalas tugas penting demi kelangsungan ilmu dan tradisi keilmuan dalam menyambung persejarahan yang hidup menampung semangat hidup bersama. Semangat kebangsaan yang kuat akan lahir dari tanda-tanda sejarah sepanjang jalan. Sebelum saya akhir ucapan saya, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak muzium walaupun Datuk Syaka tidak dapat hadir. Dia minta saya sembah kepada Bauduli, boleh tak berangkat ke Temeloh petang kerana dia terpaksa hadir pada pagi ini. Tapi saya kata mengiring raja itu adalah lebih penting. Saya hanya isteri saja. Tuanku Agong is the boss, you follow your boss. Jadi sebab itulah Datuk Syaka tidak ada pada hari ini kerana mana-mana pun titah, walaupun tidak dititah tapi itu adalah kawasan dia. Jadi dia terpaksa mengiring ke bawah duli tuanku. Saya harap ini walaupun saya selalu di Kuala Lumpur dan tidak balik ke Pahang selalu, Datuk Farid saya nak Datuk Farid selalu beritahu saya the progress, all the updates on what you are doing at pusat ini. Jadi saya
saya suka kepo, campur lah kan, nak tahu juga semua kan dari segi sejarah, kerana mungkin banyak lagi sejarah yang kita tidak tahu. Mungkin satu hari esok saya akan tulis sejarah hidup saya, ya, kerana banyak saya cerita daripada Johor, cerita dari Pahang tentang tok nenek saya dan tok nenek tuanku yang semua tidak pernah dibukukan. Jadi itu adalah mungkin rakyat pun nak tahu bagaimana kehidupan Sultan Johor dan Sultan Pahang, tali persaudaraan. Dan Ahmad dulu selalu berangkat, Sultan Ahmad Muazzam Shah selalu berangkat ke Johor, dan kursi yang almarhum kalau berangkat Johor, semayam di Johor tu ada satu kursi Cina besar. Jadi saya selalu kalau balik Johor, ayahanda selalu cakap, Azizah jangan tak tahu, ini kursi Sultan Ahmad. Kalau berangkat Johor, ini duduk sini tiap hari, dia duduk situ. Cerita lain tu nanti bila saya dah tak ada, baru saya tulis yang lain-lain, yang the interesting ones, which you all would love to know. Ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Pendidikan JPNP, AS atau Raja Zarif Kasis Universiti Teknologi Malaysia. Dulu masa saya di Johor, pernah juga pergi 2-3 kali ke Universiti Teknologi masa zaman Profesor Tan Sri Ainuddin. Dia masa bonda saya Chancellor dulu. Ayahanda pun saya Chancellor juga. Ada gambar ayahanda saya, kalau tengok gambar ayahanda saya pakai tanjak, satu-satunya gambar adalah di UTM, pakai uniform, pakai Chancellor's robe. That was the only time ayahanda saya pakai tanjak. So tanjak Johor dan tanjak Pahang kerana kita seketurunan. Juga Universiti Melaya, Universiti Pendidikan Idris, Universiti Teknologi Mara, Universiti Sains Malaysia, Universiti Putra Malaysia, Universiti Islam Pahang, Sultan Haji Ahmad Shah, dan juga Universiti College Yayasan Pahang, kerana sedia mengadakan kerjasama dengan Perbadanan Museum Negeri Pahang. CYP tu saya bos dia. Okay. Dan juga ada tadi nama di situ, ada semua yang akan membentangkan kertas-kertas. I want to say their name one by one. Tertinggal tadi. Kepada Profesor Madya, Dr. Khalif Muammar, ada sini yang tak tahu. Separuh online ya. Okey. Profesor Dr. Tatiana Denisova. Okey. Profesor Madya, Dr. Farish Noor, saya faham tidak ada. Saya ingat dia ada. Saya ingin sangat nak jumpa dia kerana saya minat baca semua buku dia. I hope, is he listening online? Tak. Farish Noor, I hope I'll be able to meet you one day in Singapore. Profesor Madya, Dr. Rahimin Afandi daripada Universiti Melaya, Saudara Muhammad Syukri bin Rosli dari Akademi Jawi Malaysia, Datuk Farid, Datuk Syaka, Profesor Madya Hamidin bin Abdul Hamid, Dr. Syamsah Rahayu, tak ada sini, tak nampak, tak ada situ, ya. Profesor Muhammad Zaini bin Osman, ini antara orang-orang yang akan membentangkan kertas. Saya ucapkan terima kasih. Saya harap ini bukan yang pertama ataupun bukan yang terakhir, bukan yang pertama, tapi banyak-banyak tidak ada akhir ya. Bagi saya tidak ada akhir. These things must go on, dan saya berjanji akan memberi sokongan saya, all my support and encouragement to all the endeavours that you all are doing for Al-Aqsa. Saya ucap terima kasih Daun Kelani. Banyak-banyak lagi, tak ada lain kali banyak lagi juga ya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.